Ini sunnah yang ditinggalkan. Dia takkan ketuk pintu rumah orang, tegak je depan pintu. Tak. Dia ngereng sikit. Supaya bila tuan rumah buka pintu, tak adalah terus nampak rumah subuh tongkang pecah ke, anak perempuan berlari mencari tudung. Tak ada. Dia jaga maruah orang. Ini sunnah yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur pada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam Pahang. Sebelum kita bermula, ada makluman yang kita ingin war-warkan. Ambilkan talam isi juadah, talam perunggu sangatlah berat. Saya nak perkenalkan satu ibadah, manfaat didapat dunia akhirat. Musyawarah bermula dengan kata-kata, kata disimpul, tanda muafakat. Ibadah ini yang saya nak cerita berkaitan harta, bukanlah sedekah dan bukan juga zakat. Pergi ke pantai naik perahu, hendak menangkap ikan siakap. Kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, ibadah yang dimaksud adalah wakaf. Pada hari ini, Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam Pahang ada membawakan satu bus untuk memberikan informasi ataupun maklumat tentang perkembangan ataupun peluang-peluang wakaf yang boleh disertai oleh tuan-tuan puan-puan sekalian. Mungkin jarang-jarang sekali wakaf ini diangkat ke permukaan, jarang difahami oleh masyarakat kita. Zakat itu mana-manalah kita sudah maklum. Jadi jangan lepaskan peluang. Usai pada majlis nanti, bolehlah pergi ke reruai ataupun bus yang telah disediakan oleh PKZ Wakaf untuk mencari-cari peluang bagaimana kita nak bawa harta kita ke dalam kubur. Itulah peluang-peluangnya. Ada orang kata, harta tak boleh bawa mati. Ini cakap tak betul. Harta boleh bawa mati. Caranya wakaf. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang selepas pada ini. Baik, kita kembali membincangkan kitab kita, 100 Sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan, yang merupakan terjemahan daripada kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunani Shibhil Mansiyah, susunan Dr. Haifa binti Nasir Abdullah Ar-Rashid, seorang profesor di Jabatan Akidah di Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Buku ini ada banyak bab. Kita masih dalam bab yang ke-11, pelbagai sunnah berkaitan ucapan dan meminta izin. Untuk bab ini ada 7 subtopik dan dia banyak membicarakan tentang tata cara bersosial. Minggu lepas kita bincangkan cara menjawab salam kepada orang yang kirim salam, iaitu dengan mengucapkan salam kepada orang yang menyampaikan salam dan juga kepada pembawa salam. Itu kita dah bincang muka surat 177 dan kita sempat membahaskan bab mengucapkan salam semasa hendak beredar daripada majlis, muka surat 180. Dan kita ulang sekali lagi, ingat, kirim salam itu adalah sunat, tapi menyampaikan salam adalah kewajipan. Maka kalau rasa membebankan, tak payah terima.
Dan kita pun nak kirim pada orang, agak-agak lah. Jangan sampai menyusahkan orang. Kata ulama, tak sepatutnya kita mengirim salam yang pembawa salam tu jadi beban. Contoh minggu lepas kita dah cerita, suruh kalau pergi ke Kuantan, kirim salam ke orang Kuantan. Macam mana nak kirim salam? Semua orang Kuantan. Ngarut. Lip service itu. Kalau pergi, gimana? Pergi ke Bera, kirim salam Datuk Seri Ismail Sabri. Dia ingat Bera tu kecil agak. Agak-agak lah, agak-agak. Dia common sense. Nak ke Mekah, kirim salam lah orang di Mekah. Kirim salam di mana? Tapi kita jenis pak sanggup, yalah insya-Allah, insya-Allah. Ini kita dah bincangkan. Ingat, jika kiriman salam itu kita terima dan kita sanggup pula nak menyampaikan, wajib kita menunaikan amanah itu. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab jilid keempat muka surat 164, walaupun mengirim salam adalah sunat, tapi pihak menyampaikannya wajib menyampaikan. Dan kita mesti confidentkan kepada orang yang kirim salam. Wa qala lil mursil inni tahammaltu zalika wa usabbilahu wa sa'uballighu lahu. Saya akan sampaikan kepada pihak yang mengirim. Sungguhnya saya siap untuk menyampaikan salam kamu. Sampai begitu kata Imam Nawawi, kesanggupan kita. Dan kita juga sempat bahaskan minggu lepas, majlis yang kita masuk beri salam, keluar pun mesti beri salam. Tidak boleh masuk beri salam, keluar hilang begitu saja, tak boleh. Orang cari mana? Tak ada dah. Apa dia cilok keluar, tak boleh. Ini tak ada adab. Termasuklah juga kita kiaskan, orang yang masuk dalam grup WhatsApp, moleklah salamnya. Terima kasih invite saya, moleklah. Tapi dia serabut, sudah left. Sudah left, ni tak ada adab. Mesti beri salam. Masuk beri salam, keluar bagi salam. Ini kita dah bahas minggu lepas ya. Pagi ni kita masuk satu lagi bab tentang tata cara bersosial. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meminta izin dan mengetuk pintu rumah orang lain. Muka surat 182. Tajuk ni mustahab sebab kalau kita tengok tidaklah tuju pada mana-mana kumpulan, tapi umumnya orang sekarang ni pergi rumah orang macam tak ada adab. Ingat, Islam adalah agama yang sangat jaga privasi orang. Orang punya hak peribadi, ruang dia kita kena beri dan kita kena raikan. Jadi, adab masuk rumah orang ini mustahab. Termasuklah pada adik-adik kita yang terlibat dalam delivery services ini, Food Panda, Grab Food, JNT, Lalaf Move. Oh, janganlah gegar rumah orang. Yang lagi tak buka pintu dia, lah sekuat-kuat hati. Kita tak tahu apa ada dalam rumah itu. Ini adab. Kalau kita tak ajar, dia jadi kurang ajar. Maka ini peranan kita mengajar. Tapi ni kalau dah tahu esok, buat lagi, itu dia panggil biadab. Dia lain, biadab dengan kurang ajar. Adab bila masuk compound rumah orang, ada adab. Termasuklah musim-musim raya ni, calon-calon PRU. Jangan nak main redah-redah je rumah orang. Salah, tak boleh. Ini bukan undang-undang SPR, undang-undang agama. Termasuklah perayu undi ke, jentera jalinan rakyat ke, ketuk pagar rumah orang tak nak buka. By right itu hak dia. Itu hak tuan rumah. Nanti kita akan tengok. Baik, muka surat 182. Bawah Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nombor 822 dan Abu Daud nombor 5186 meriwayatkan sebuah hadis hasan sahih daripada Abdullah bin Basar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihil ayman awil aisar wa yaqul assalamu alaikum. Wadzalika anna dura lam yakun 'alaiha yauma idzin suturun. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan pintu rumah sesuatu kaum, baginda tidak menghadapkan wajahnya ke pintu tersebut. Baginda akan berada di sisi kanan ataupun kiri pintu, lalu mengucapkan assalamualaikum. Ini kerana rumah pada masa itu belum memiliki tabir. Mana buka-buka terus nampak dalam rumah. Biasa orang Arab sekarang kalau buka pintu dia ada blinds, dia ada day curtain ke apa yang tak bagi terus telur. Jadi kalau buka terus nampak. Menyebabkan Nabi kita, ini sunnah yang ditinggalkan. Dia takkan ketuk pintu rumah orang, tegak je depan pintu. Tak. Dia ngereng sikit.
Supaya bila tuan rumah buka pintu, tak adalah terus nampak rumah subuh tongkang pecah ke, anak perempuan berlari mencari tudung. Tak ada. Dia jaga maruah orang. Ini sunnah yang ditinggalkan. Ini lafaz hadis daripada Abu Daud. Imam Al-Bukhari telah menulis satu bab dalam kitab Adabul Mufrad, iaitu tata cara adab seorang semasa berdiri di hadapan pintu. Amalan ini termasuk adab yang mulia yang sudah dilupakan oleh umat Islam. Dia tuan-tuan puan-puan, ziarah orang ni bagus. Agama kita memang suruh kita ziarah orang. Salah satu sifat ataupun hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain, mesti ada budaya ziarah menziarahi. Kita faham itu. Dan kelebihan orang ziarah ini, dia dapat cinta kasih daripada Allah. Allah kasih pada orang yang suka ziarah. Dalam hadis Nabi pernah sebut, zara rajulun akhahu lahu fi qaryatin lahu fa arsadallahu malakan ala madrahatihi faqala aina turid qal akhan li fi hadhil qaryah. Nabi cerita ada satu orang dia nak pergi ziarah saudara dia. Contoh dia dari Tanjung Lumpur nak pergi ke Sungai Isak. Dalam perjalanan dia nak ke Sungai Isak, Allah kirim satu malaikat. Malaikat ni kerjanya mengawasi perjalanan orang ini. Dia rahmati perjalanan orang ini. Dalam riwayat tu Nabi sebut, dalam satu peristiwa malaikat tanya kepada lelaki ini, aina turid? Kamu nak ke mana? Malaikat menyamar jadi manusia. Encik nak ke mana? Jawab laki-laki ini, akhan li fi hadhihi qaryah. Saya di tempat itu ada saudara saya. Saya nak pergi ziarah dia. Malaikat yang berupa manusia tadi tanya, halahu alaika min ni'matin tarubbuha? Awak pergi ke rumah dia ni sebab awak nak makan nasi rumah dia ke? Ataupun awak pergi ke rumah dia sebab dengar cerita dia balik Mekah, bawa balik kurma Zam-Zam macam-macam sebab nak ambil barang pada dia ke? Ataupun kebetulan dia rumah di kampung dia di Pekan ada durian tengah menjadi, awak memang nak ambil durian rumah dia ke? Ada nikmat ke yang awak nak pergi? Jawab laki-laki ni, uhibbuhu fillah. Tak. Saya ziarah dia sebab saya sayang ke dia, saudara saya, baik orangnya. Maka malaikat telefon kata Nabi, lantas mengaku, fa inni rasulullahi ilaika. Saya ni diutuskan oleh Allah kepada Tuan. Apa tujuan? Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Saya disuruh memberitahu bahawa Allah cinta kepada Tuan sebagaimana Tuan cinta kepada saudara Tuan tadi. Sebab dia ziarah. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dan bagi kita orang Melayu, memang kita suka terima tetamu. Tapi ni dululah, sekarang ni orang kita mana suka terima tetamu. Rumah gadet-gadet lah. Nak masuk tinggal IC macam benda kalau lepas. Kalau tak lepas masuk. Dulu orang kita sangat suka terima tetamu. Kalau tetamu datang, siap berpantun, senja gemilang, bayu berpuput, gugur kenanga celah jerami. Besarlah hati kami menyambut Tuan bertamu ke rumah kami. Batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hampakan tika, lebarkan pintu. Ini dulu. Walaupun budaya kita suka terima tetamu dan budaya kita suka pergi rumah orang, namun kena ingat, ada undang-undang bila ziarah rumah orang. Bukan boleh main datang, terpa begitu saja. Tak boleh. Ada rules of the game-nya. Ada peraturan yang Nabi ajarkan. Apakah antaranya? Hadis yang kita belajar pagi ini sebahagian. Kalau kita nak perincikan, pertama sekali kita kena ucapkan salam. Mesti ucapkan salam. Dalam Quran, ni bukan hadis lagi, dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sebelum kamu minta izin kepada tuannya,
dan berilah salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu supaya kamu selalu beringat. Surah An-Nur ayat 27. Bayangkan adab masuk rumah orang sampai diajar dalam Quran. Artinya benda tu besar. Quran ni, dia ni dustur. Dia benda besar je, dasar. Dia tak pergi kepada operasi sangat. Quran ni dia dasar saja, policy maker. Nabi memperjelaskan polisi. Tapi kalau Quran dah menjelaskan benda itu, mana benda itu sangat mustahak. Dan Allah nak menunjukkan bahawa manusia sampai satu peringkat esok memang tak ada adab masuk rumah orang. Tak ada adab. Dia halah sekuat-kuat hati. Contoh, adab. Orang lain kerja trik juga. Adab ni bawa ke surga. Adab ni sunnah Nabi SAW dan perintah Allah. Pergi rumah orang mesti bagi salam. Dan kita orang beriman, satu perintah Quran pun kita kena ikut. Walaupun satu. Dalam Quran, arahan untuk selawat berapa ayat? Satu je. Wajib tak kita amalkan sampai sekarang? Setiap perkara dalam Quran wajib kita ikut. Tapi pergi rumah orang, haram dia bagi salam. La ilaha illallah. Jangan begitu. Ini perintah Allah. Saya nak cepat kata je. Tak apa, mungkin adik tak faham. Lepas pada ni beri salam. Ada satu hadis Nabi SAW, dia tegur satu orang. Kata sahabat, rajulun min Bani Amir annahu sta'zana 'ala an-nabi wa huwa fi baiti faqala alidju. Faqala an-nabi li khadimi. Ada satu orang kata sahabat daripada Bani Amir, ini orang mungkin tak faham etika bergaul agak. Dia pergi rumah Nabi. Nabi ni tuan-tuan, walaupun Nabi ni orang baik, tapi dia tak berkenan orang datang rumah dia suka-suka hati. Dia tak berkenan. Ini etika. Ini protokol. Privacy kita. Aurat apa semua kan. Lepas itu tak semua orang sanggup jadi yang berhormat tuan-tuan. Tak sanggup. Rumah kita siang malam orang datang. Bila masa privacy tak tahu. Asal tak jawab salam. Kena kecang teruk. Wah, inilah yang berhormat. Kita mangkah dia, pergi ke rumah dia, tak buka pintu. Padahal agama mengajar. Nabi sendiri, walau dia orang baik sangatlah. Tapi personal life kita ada waktu privacy kita. Saya akan terangkan. Ada 3 waktu haram pergi rumah orang. Ini kena bagi pahaman. Etika bersosial. Sebab rumah kita adalah privacy kita. Puan-puan, aurat. Mana gaya orang kalau masuk susah. Lepas tu saya orang jadi yang berhormat ni saya heran. Sebab hidup dia menjaga hati orang. Tapi orang tak pernah fikir nak jaga hati yang berhormat. Orang berhormat menangis ke, sedih ke, orang tak percaya, orang tahu. Selesaikan masalah saya. Saya undi awak. Oh letih jaga hati orang ni rupanya. Letih. Ya dia dah milih. Tak ada orang paksa, tak nak tanding sudah. Tapi penat. Nabi dia strict. Orang datang. Annahu sta'zana 'ala an-nabi wa huwa fi baitin faqala aliju. Ya Rasul, nak masuk boleh? Biasalah orang kampung datang nak masuk rumah. Maka Nabi pun beritahu kepada pembantunya, ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istizan. Faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhul. Nabi pun panggil pembantu dia, awak keluar, beritahu pada lelaki itu, masuk rumah ada cara. Pertama masuk, beri salam. Assalamualaikum. Kemudian a'adkhul. Selepas salam, tanya, boleh saya masuk? Pergi ajar dia. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Fasami'ahu ar-rajulu faqala assalamualaikum a'adkhul. Fa'adina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki ni pun dia buat semula silap. Menono masuk. Assalamualaikum, apa khabar? Terus menono je masuk. Tak boleh, walaupun rodok. Ini tengah isteri kita tengah pakai pakaian tak sesuai, mana boleh masuk walaupun member. Assalamualaikum, boleh masuk? Baru Nabi kata, marilah. Baru masuk. Adab.
Sehingga kan kata para ulama, masuk rumah beri salam ini bukan masa ada orang je. Orang tak ada pun Allah Ta'ala suruh beri salam. Rumah yang tak berpenghuni. Cuma lafaz salamnya kata ulama, dia berbezalah dengan beri salam untuk rumah ada orang. Kalau rumah ada orang tu, kita bagilah Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Itu pun belum boleh masuk selagi dia kata masuklah. Dia hanya jawab saja salam. Kalau rumah tak ada orang nak bagi salam macam mana? Bacalah salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Contoh tuan-tuan masuk homestay. Misalnya, rumah memang tak ada orang dalam homestay itu. Kita lah family pertama check in. Masuk beri salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam atau keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang soleh yang ada dalam rumah ini. Kenapa tak boleh baca Assalamualaikum? Boleh, tapi kalau ada orang jawab, lari kita. Rumah tu tak ada orang. Sekiranya molek ada orang jawab. Waalaikumsalam. Sudah, lari. Sebab itu, dalam satu riwayat, kata Ibnu Umar, Nabi pesan, Iza dakhalal bait ghairul maskun, falyakul assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Nabi mengajarkan, kalau seorang masuk rumah yang tidak ada penghuni, maka ucapkanlah juga salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ini ada dalam Adabul Mufrad riwayat ini. Sebab itu hukum beri salam pada rumah, hatta rumah kosong juga dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi, wa yustahabbu idza dakhala baiti an yusallim wa illam yakun fihi ahad wal yakul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu juga kata Imam An-Nawawi. Dan sunnah beri salam masuk rumah ini, sama ada rumah ada orang ataupun tak ada orang, adalah termasuk dalam perintah Allah. Bukannya Nabi seorang je suruh. Perintah Allah. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Apabila kamu masuk ke rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, iaitu memberi salam kepada dirimu sendiri juga, dengan salam yang penuh berkat dan baik daripada sisi Allah. Surah An-Nur ayat 61. Berilah salam. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat An-Nur 61 ini, kata dia memberikan pendetailan, perincian. Kata dia, فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَاكِنٌ مُسْلِمٌ يَقُولُ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penghuninya kita tahu Muslim, berilah salam hak macam kita beri salam. Wa illam yakun fihi sakin yaqul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Di rumah tu kalau kita tahu memang tak ada orang, berilah salam yang kita sebut tadi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera kepada kami dan juga kepada orang-orang soleh, hamba soleh yang ada dalam rumah ini. Dan kata Imam Qurtubi, wa in kana fil bait min laysa lahu bi muslim qal assalamu ala man ittaba'al huda au assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Intaha. Kata Qurtubi, kalau rumah itu adalah rumah non-muslim, juga memberi salam. Tetapi dengan salam yang agak jarang kita dengar, assalamu ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada siapa-siapa yang telah mendapat hidayat dari Tuhannya. Panjang pula nak apa, terkejut pula nyonya sekarang. Datang nak ambil baju ya, panjang betul doa ya. Jadi kalau tak boleh, kata Qurtubi, macam biasalah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera atas kami dan juga mana-mana makhluk Allah yang soleh yang ada di sini. Kita tak nampak. Dia no such thing rumah kosong. Mana ada. Orang tak cakap rumah kosong. Mana ada rumah kosong. Penghuni sentiasa ada. Sentiasa ada. Atau rumah tuan-tuan puan-puan. Sekarang puan-puan datang ke sini dengar ceramah. Rumah tak ada orang. Kita pun selalu kata rumah tak ada orang. Anak pergi kerja ni, suami ni. Tak, sentiasa ada penghuni rumah kita. Siapakah mereka? Makhluk-makhluk hamba Allah yang saleh. Ibadallah as-salihin. Hamba-hamba Allah yang baik-baik, yang duduk sekeliling. Hatta majlis kita ni pun penuh dengan hamba-hamba Allah yang saleh ini, yang baik-baik ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
sentiasa pesan pada kita hidup ni kena segan. Sebab ada makhluk yang awak tak nampak, dia nampak awak. Kata Nabi pesan pada Ibnu Umar, "Iyyakum wat-ta'ari," kata Nabi. Awak jangan seumur berperangai suka bertelanjang. Dah tua mandi telanjang ni, telanjang. Jangan, kata Nabi. Budak-budak lain. Apa sebab? Tanya sahabat. Fa inna ma'akum man la yufarriqakum fi naumin wa la yaqazah. Sebab bersama dengan kamu ada makhluk yang tidak pernah berpisah pun dengan kamu. Sentiasa mereka itu ada. Sama ada kamu tahu ataupun tidak, dia tetap ada bersama kamu. Kecuali dua keadaan je dia tak ada, kata Nabi. Sahabat tanya bila? Illa hina ya'ti ahadukum ahlahu aw hina ya'ti khalahu ala fastahyuhuma ala faakrimuhuma. Kata Nabi, dua keadaan saja dia tak ada dekat dengan kita. Pertama, ketika kamu sedang bersama dengan pasangan kamu, maknanya suami isteri, dia sedang hubungan suami isteri, makhluk halus ni semua lari. Satu lagi kata Nabi, ketika kamu duduk dalam tandas termenung, itu dia pun tak ingin nak menunggu, tak ada pasal dia nak menunggu awak dalam tandas. Itu dua masa saja. Selain daripada itu, sentiasa mereka ada sekeliling kamu. Maka kata Nabi, fastahyuhuma, malulah sikit, kata Nabi. Hidup ni malu sikit. Fa'akrimuhuma, muliakanlah, respeklah sikit. Dia nampak awak tak nampak dia. Artinya sekeliling kita sentiasa ada makhluk sebegitu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik itu puan-puan, kalau balik ke rumah, hatta nak buka pakaian pun, ada yang menengok. Tapi kita doa yang menengok tu hamba Allah yang baik-baik lah. Bukanlah yang nak jahat, yang pandangan mata jahat. Tak. Sebab itu Nabi pernah sebut, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam iza wada'a ahaduhum saubahu ayyaqul bismillah, kata Nabi. Yang boleh membutakan mata jin atau menutup mata jin untuk daripada dia melihat aurat anak Adam adalah ketika anak Adam itu melepaskan bajunya, dia membaca bismillah. Bila puan-puan nanti buka saja tudung, sebelum buka bismillah, buta mata jin. Aduh, buta dah aku hari ni. Biasa boleh tengok. Tapi hari ni makcik ni pandai. Mana dia dapat ilmu. Buta dah kita belaka dah. Nak buka pakaian, nak tukar baju, ialah nak ngemas takkan pakai baju lawa. Buka pakai bismillah. Buta sekali lagi. Biasa dia sedap tengok tayangan percuma. Hari ni tak dapat dah. Sebab Nabi ajar baca bismillah. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan dibawakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi puan-puan khususnya, bacalah bismillah. Tuan-tuan terpulang. Tuan-tuan nak baca, tak ada baca, saya ingat jin tu kalau tengok pun pensan dia. Menyesal dia menengok. Menyesal pula aku tengok Pak Haji ni buka baju. Siapa suruh tengok, padankan muka ke apa. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak padankan muka dia, baca bismillah. Artinya no such thing, ruang yang tak ada makhluk. Sebab itu Nabi tegaskan, bacalah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sebab makhluk halus, jin, setan, iblis ni, tempat paling disuka nombor satu, antaranya adalah tempat yang tidak berpenghuni, tempat kosong, tempat jauh. Sehingga Nabi pesan pada Sauban, la taskunil kufura fa inna sakinal kufuri kasakinil kuburi. Jangan cari rumah jauh pada orang, kata Nabi. Sebab tempat tinggal yang terlampau jauh pada orang, samalah seolah kamu tinggal di kawasan kubur, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Waktu orang kerja kerajaan, dia berangan. Aku pencen esok nak duduk kampung. Mana kampung? Kampung dia nak masuk, la Allah. Bapak payahnya. Memang bagus duduk pencen kampung. Tapi Nabi pesan jangan ulu sangat. Kalau kecuali memang ramai kampung di situ. Rumah orang banyak. Ini kita seorang. Contoh ada orang Bukit Belindung, dia duduk kat kaki Bukit Belindung, tempat tak ada orang. Memang tak larat kita nak duduk banyak sangat. Assalamualaikum ke kita tak daya. Sebab dia tempat yang tak berpenghuni. Kemudian Nabi ajar, benda-benda halus ini, dia suka tempat-tempat yang lorong-lorong macam rumah kita, lorong di luar nak pergi ke store, tempat-tempat yang jarang dia lalui. Itu memang teritori dia lah. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pesan,
wa akfitu sibyanakum indal masai fa inna lil jinni intisharan wa khatfatan. Kata Nabi, jika masuk waktu malam, laranglah anak kamu keluar. Sebab ketika itu jin sedang keluar untuk mencolik orang. Itu Nabi sebut itu, jin mencolik orang. Wa atfi'ul masabiha indar ruqadi fa innal fuwaisiqata rubbama ijtarrat fatilata fahraqat bait. Dan kamu waktu malam padamkanlah lampu ketika tidur. Kerana sesungguhnya tikus-tikus itu kadang-kadang menarik sumbu lampu sampai membakar rumah kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni zaman dulu lah tidur pakai api pelita, minyak tanah macam-macam. Kita pun elok tutup je lah lampu. Itulah contoh-contohnya. Artinya ada makhluk yang kita tidak nampak. Maka berilah salam. Sama ada rumah tu berpenghuni ataupun tidak. Yang kedua, adab kita pergi rumah orang. Ni kena ingat. Kena minta izin. Dalam hadis tadi disebutkan, Nabi ajarkan minta izin. Dan minta izin ni pula bukannya sekali, 3 kali. Al-istizanu salasatun. Fa in uzina laka wa illa farji'. Minta izin masuk rumah orang 3 kali. Kalau dia izinkan, masuklah. Kalau dia tak izin, farji'. Apa maknanya? Nabi pesan, berambuh, pergi balik. Nyah kau dari sini. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itu adabnya pergi rumah orang. Kalau kita sekadar tutup. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Tak boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh masuk lagi. Selagi dia tak kata, masuklah. Tak boleh masuk. Sebab barangkali dia tak selesa menerima tetamu ketika itu. Adalah hal dia. Kita, masa campurlah rumah orang, nak sibuk buat apa? Kenapa tak bagi masuk? Kok dia lah rumah dia. Bukan dewan orang ramai. Rumah dia. Ikut dia lah. Dia punya suka lah nak bagi orang masuk, tak boleh masuk. Ada sebab lah orang tak bagi masuk tu. Mungkin dia tengah bergaduh suami isteri awak, masa tu lah nak menyibuknya. Mungkin dia tengah marah kanak dia, masa tu lah awak tengah mengganggunya. Tak payah masuk saja. Kecuali dibenarkan masuk. Itu orang Arab strict. Kalau orang Arab ni ra'i tetamu. Tapi kalau dia sembang kat tepi tingkap aja dengan kita, ada benda lah. Kadang kalau tetangga negara Arab, saya borok kat tingkap. Tetamu kat luar, dia lagi boleh tingkap atas. Buka tingkap gitu. Mana adalah benda tak bagi masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergi rumah orang. Tolonglah perkenalkan diri. Janganlah ingat kita ni glamour. Dah. Kenalkan diri. Jabir radhiyallahu anhu pernah cerita, ataitu Nabi SAW fi dainin, kana ala abi fadaqaqtul baba, faqala man za? Faqultu ana. Faqal ana. Ka'annahu karihaha. Hadis Bukhari Muslim. Kata Jabir, saya pernah terkenal sekali, saya pergi rumah Nabi, ketuk pintu. Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya. Dia jawab saya. Nabi daripada dalam rumah, faqal ana. Saya, kata Nabi. Maka kata Jabir, ka'annahu kariha. Aku rasa Nabi tak suka agak. Hadis Bukhari Muslim. Rupanya Nabi pantang dia. Orang datang ke rumah orang, tak nak memperkenalkan diri. Bila tanya, dia buat teka-teki pula dengan kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa tu? Tak kenal. Aku terajar. Lain kan dia suruh kita neka dia pula dah. Dia ingat kita ada masa dengan lauk atas dapur nak menunggu ikan, tengah goreng ikan, nak suruh mikir siapa dia. Jangan. Ini budaya yang kita kena buang daripada tutur cara perbualan sosial. Agama sangat menjaga privasi orang ataupun keselesaan orang. Termasuk juga ketika kita nelpon orang. Tuan-tuan jangan ingat semua orang save nombor kita. Dan bukan semua orang kenal kita. Kadang kita telefon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sorry, siapa ni ya? Takkan tak kenal, baru semalam telefon. Ingat semua orang ingat ke? Tak semua orang ingat. Ini tak ada adab. Ini dia panggil kurang hajar. Kita ajar.
Caranya adalah, Assalamualaikum. Ni contoh nama kita Mat. Ni Mat ni. Mat semalam jumpa minum air semalam. Oh Mat. Orang tu ingat. Dapat pahala. Sunnah Nabi. Nelipon orang, kena perkenalkan diri. Kecuali lah orang tu memang save nombor kita. Tak ada masalah. Ya Mat, ada benda Mat. Ada kenal kita. Ini, hello. Kau salah. Siapa ni? Takkan tak kenal. La ilaha illallah. Dia takkan tak kenal pula soalan dia. Kau ingat kau Aziz semua orang kenal? Tak. Kenal kalau diri. Tak faham orang pesen begini. Dia ingat dia glamour kau. Datang rumah orang pun sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Hai, sampai hati tak kenal kita lah. Kita sama belajar dengan dia. Bukan masalah belajar. Tak belajar. Kita berapa sekolah kita belajar. Seumur hidup kita bukan sekolah. Satu sekolah je. Mana ingatnya? Kenal kalau diri. Kenal ke? Assalamualaikum. Kenal lagi. Saya ni. Oh, dapat pahala. Please introduce yourself. Tu adab pergi rumah orang. Yang ketiga, Nabi kalau ketukan dia tak pernah mengganggu. Kalau dia ketuk pintu. Kata para sahabat, inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kana taqra bil azafir. Kami dulu masa Nabi, kami diajar ketuk pintu rumah orang ni bil azafir. Apa maknanya? Pakai kuku. Punyalah tak nak ganggu tuan rumah. Nasiblah tuan rumah dengar tak dengar. Kalau tak dengar balik jelah la ilaha illallah. Punyalah halus pakai kuku. Tuan-tuan try lah balikkan ketuk pintu pakai kuku. Siapa dengar? Rumah kita dah lah besar. Pakai kuku. Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. 2 kali tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab. Balik je. Balik je. Yang hadis Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan tadi hadis yang kita belajar, Nabi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Karena Rasulullah SAW iza ata baba qaumin lam yastaqbalil bab min talqa wajhahu walakin ruknu hal aiman awil aisar wa yaqul assalamualaikum warahmatullah. Hadis Abu Daud. Nabi bila datang rumah orang, dia tak akan berdiri tegak depan pintu, tapi dia berada atas kanan ataupun kiri sikit. Supaya bila tuan rumah buka, tak adalah nampak aib yang ada dalam rumah tersebut. Nah, ni boleh ikutlah sunnah ini. Yang keenam, kata ulama, Nabi melarang kita skodeng tuan rumah. Ni ada jenis tak kerti bahasa. Orang tu tak jawab, salam 3 kali. Dia skodeng je lah sebab nak hantar kat barang tu. Ni saya selalu pesan pada adik-adik yang buat delivery. Tak ada je lah. Tinggal kalau notak suruh dia ambil dia pejabat ke, kalau barang berharga, kalau tak berharga letak setakat kain tudung, letak lah, hilang lantak lah. Tak je, jangan skodem pergi ke dapur. Belik pula tingkap kok mochi yang tengah masak. Nak skodem buat apa? Tak betul. Agama tak ajar. Tak boleh. Kata Nabi, lau anna imra'an atla alaika bi ghairi izin fa khazafathu bi hasatin fafaqad ainuhu lam yakun alaika junah, kata Nabi. Kalaulah ada orang skodeng atau mengintai kamu di rumah, kemudian kamu lempar dia dengan batu kecil sampai kena matanya, tak berdosa awak, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Puan-puan, kita mandi di skodeng, ambil beluh gigi cocok ke mata dia pun, aduh buta mata beta, contoh. Tak berdosa, awak skodeng. Kita duduk di rumah orang skodeng, la ilaha illallah. Kita adalah sebab tak nak menjawab salam, tak bagi orang. Adalah hair kita. Ni dah skodengnya kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah cerita, anna rajulan ittala'a min ba'di hujrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi Nabi bi mishqasin. Faka'anni anzuru ilaihi yakhtilu ar-rajula la yutannahu. Ada satu orang paparazi zaman Nabi. Dia ni sayang, cinta Nabi. Tapi cinta sampai ganggu privasi Nabi. Nabi nak buang air besar, dia nak ikut. Dia nak belajar sunnah. Tapi Nabi hamul. Kita pun, awak minat tu minat lah. Tapi kita ada space. Kita perlukan ruang. Hidup kita ni kadang kita nak sedikit ruang personal kita. Untuk kita nak tenang. Dan kalau boleh ruang personal tu mungkin sekaki daripada orang. Tak payah dekat. Kita nak tenang lah. Jadi orang ni
Dia sampaikan kata Anas bin Malik, dia skodeng bilik Nabi. Dia skodeng. Faqama ilaihi Nabi bimishqasin. Maka kata Anas, pernah sekali aku tengok Nabi pegang anak panah yang lebar. Nabi pegang. Nabi nak menuju ke dia tengah skodeng ini. Fa anzuru ilahi yaqtilur rajulah. Dan aku tengok Nabi dalam keadaan tengah bersedia nak ketuk kepala budak ni. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Skodeng apa rumah orang tak nak buka dia punya pasal lah. Bagi salam 3 kali tak jawab, balik je lah. Hantar je lah mesej. Saya gila ke rumah. Cik tak ada, saya balik je lah. Selesai masalah. Ambil gambar sekeping. Dah skodeng ke belakang. Ataupun kita nak hantar lauk rumah jiran. Suruh anak. Anak pula anak boleh budak. Hantar rumah cik sebelah. Lagi tak hantar, jangan balik. Jangan balik semula pula buat makan ni. Beres mak anak lurus pergi rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak bukanya buka gate sendiri pula. Masuk ke dalam. Kalau bawa balik semula, mak marah. Mak suruh hantar sampai siap. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Tak buka-buka. Sudah. Anak kita lurus. Pergi blok ke dapur. Intai pula cermin. Assalamualaikum. Tak jawab juga. Pergi ke bilik orang tu. Rupa suami isteri adalah hal dia masing-masing dengan orang tu pergi ketuk-ketuk Allah. Melompat tuan rumah. Suami keluar pakai kain batik. Banyak mengganggu tuan-tuan. Baik tu privacy orang kita kena jaga. Beritahu pada anak, hantar barang rumah makcik sebelah. Tapi kalau bagi salam tak jawab, balik je. Dapat pahala memberi ilmu pada anak. Yang ketujuh, kalau kita disuruh balik, baliklah. Kalau tuan rumah suruh balik. Firman Allah, fa in lam tajidu fiha ahadun fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Jika kamu dapati tidak ada orang dalam rumah itu, jangan kamu masuk sebelum kamu diizinkan. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Dan kalau tuan rumah kata pergi balik, maka hendaklah kamu balik. Huwa azka lakum, itulah yang terbaik untuk kamu. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha tahu apa yang kamu buat. Surah An-Nur ayat 28. Tuan-tuan puan-puan kalau nak belajar adab ziarah rumah orang, buka surah An-Nur ya, banyak dalam tu. Tapi orang kita tak, sebab bagi dia pergi rumah orang itu hak kita untuk pergi rumah orang. Orang ngaji di mana? Rumah orang. Kena ada hak dia. Dia nak rehat. Dia tengah pening kepala, tengah migrain, tengah sakit. Tak layan korang. Kau bawa sombong. Kita awak tak kerti bahasa. Borok kami lama, nyusuh korang. Lama pula di rumah kita tak balik-balik. Tuan rumah 80 kali menguak dah. Tak faham lagi. Ya. Orang tu dah buat. Dia buat bodoh. Borok. Orang tak kerti bahasa. Maka tuan rumah kata, tak maaf lah saya pagi esok. Tugas ni pagi esok. Tak maaf lah ya, jumpa lagi. Tak ada hal lah, pergilah tidur lah. Dia suruh tuan rumah tidur. Bila rumah orang suruh balik, balik je. Siapa yang suruh ni? Allah. Surah An-Nur ayat 28. Bukan rumah awak. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, pergi ke rumah orang, jangan sampai nyusuh ke orang. Pergi ke rumah orang, nyusuh ke orang. Sehari 2 kali datang. Alhamdulillah. 2 kali datang sehari. Duduk berjam-jam. Sampai tuan rumah tu nak sindir ke dia, bagi bantai lah. Ambil lah. Sebab pagi tadi datang dah. Pukul 10 balik. Pukul 12 datang. Orang tengah nanak, tengok Alhamdulillah langkah kanan. Memang langkah kanan datang pukul 12. Orang tengah masak. Bukan bahasa datang lagi. Orang pun bagi bantai. Duduk je lah terus sini. Itu orang sindir kita. Kita buat tak kerti bahasa. Bagi yang sungguh. Jangan. Nabi pesan, la yahillu li muslim an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu, kata Nabi. Tidak halal orang Islam pergi ke rumah orang sampai menyebabkan tuan rumah tu jadi berdosa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yu'simahu? Macam mana pula kita sebagai tetamu boleh menyebabkan tuan rumah jadi berdosa? Yuqimu indahu wa la yaqrihi bihi. Kamu duduk di rumah dia, padahal dia dah tak ada benda dah boleh bagi pada kamu.
Sirap habis, nasi habis, kuih raya habis, biskut. Tak ada benda lah. Kena telefon pula ke Puk Panda, hantar pula pizza ke benda. Nak melayan ke mamat tak kerti balik ni. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Cuma kalau ikut Imam An-Nawawi, kita ra'i dia within 3 days. Dalam tempoh 3 hari. Jika lebih daripada 3 hari, dia bukan tetamu lagi. Sebab kita kena layan dia sebagai tetamu. Ad-dhiyafah salah satu ayam. Famakana wara'a dzalika fahuwa sadaqatun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Dia, Nabi pesan tetamu ni 3 hari. Lebih pada tu, bak kata orang putih, never overstay your welcome. Kita duduk rumah orangnya lama orang menyampah ke. Menyampah. Nak cakap kan sebesalah. Saya kadang kesian ke orang student-student luar negara pusian. Dia dah lah student, duit tak apa nak ada, duduk London. Saudara mara datang, nak Allah saudara. Saudara tu okey, saudara tu bawa pula kawan dia. Kawan dia bawa pula saudara dia. Hai, nak marah sekarang. 3 hari kita layan, 10 hari. Nak marah tetamu. Jadi kita hak ngaji ni reti bahasa lah. Rumah orang paling lama 3 hari. Itu pun paling lama. Baik tu orang Arab, within 3 days, you datang, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ni bukannya welcome. Ahlan wa sahlan ni ahlan. You adalah ahli kami. You family kami. Sekarang you adalah family. Wa sahlan, kami mudahkan semua urusan awak dalam rumah ni. Tapi habis 3 hari, ahlan wa sahlan, wa jalan. Wa jalan. Bila mau balik? 3 hari saja. Itu yang ke-8. Never overstay your welcome, kata orang putih. Orang dah selamat datang ke awak tu, okey lah. Tapi kalau lebih-lebih orang menyampah. Yang ke-9, pergi ke rumah orang, waktu mesti sesuai. Ini yang saya sebutkan tadi. Pergi rumah orang ada masa dia. Bukan boleh kok-se, kok dan nak pergi rumah orang. Siapa yang berikan garis masa ini? Allah. Salasa marrat. Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirah wa min ba'di salatil isya salasu awratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Minta izin rumah orang itu 3 kali, iaitu sebelum solat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari, dan juga selepas solat isya. Itulah 3 waktu aurat. Tidak ada dosa atasmu selain daripada 3 waktu itu. Surah An-Nur ayat 58. Pergi rumah orang, kata Allah, pertamanya jangan pergi min qabli salatil fajri, sebelum semayang subuh. Pergi buat apa rumah orang? Pukul 4 pagi. Lepas tu saya kesian yang Muhammad kadang-kadang. Orang pergi rumah dia 3-4 pagi. Sedangkan tu waktu aurat. Tapi bila rakyat tak dilayan, dia tuduh kita lupa daratan lah, kacang lupakan kulit lah. Macam-macam dia hambur kita, berdosa sungguh. Mana boleh kecuali emergency. Itu pun emergency pergi rumah yang Muhammad. Pergilah boleh. Kalau terbakar panggil bomba. Dah ada dah. Yang right man ada right job. Rumah terbakar panggil Tok Imam. Buat bila? Panik agaknya kita sangka baik lah. Jangan. Sebelum subuh orang tak pergi rumah orang. Yang kedua, tad'u thiyabakum minaz zahirah. Waktu tengah hari. Ketika kebanyakan orang sedang belengging di dalam rumah. Zaman dulu rumah tak ada aircon super kita. Jadi masa tu tuan rumah memang belengging. Kalau di rumah, kalau suri rumah kaum wanita agak berkemban je. Panas, bukannya ada aircon super kita. Orang lelaki pun kadang pakai kain pelekat, tak baju, duk nyala tengok berita. Pukul 1 contoh. Time tu lah kita datang. Melompat orang nak cari baju lagi. Oh, banyak cerita. Lepas tu tengah hari pula orang makan. Awak pergi ke rumah orang tengah hari buat benda. Nampak kan nak makan.
Lepas tu buat layan. Allah, Masya Allah, langkah kanan. Memanglah langkah kanan. Pergi rumah orang tengah hari. Memang orang lunch tengah hari. Jangan buat perangai lah datang waktu tengah hari. Kemudian yang ketiga, min ba'da salatil isya. Lepas main isya, jangan pergi ke rumah orang. Kecuali kata ulama, tuan rumah tu yang suruh. Itu cerita lain. Itu dia punya pasal lah rumah dia. Contoh, Mat, esok datang rumah aku. Kau apa bah? Oh, datang lah pukul 10.30. Lepas main isyak. Dia suruh. Tak boleh datang. Kalau tak datang lah orang tu adalah hal dia nak tidur nak benda. Ataupun Mat, esok pukul 4.30 datang rumah. 4.30 petang bah? 4.30 pagi. Sebelum subuh? Sebelum subuh. Ngapa bah? Adalah benda sulit. Contoh. Dia suruh datang lah. Tapi kalau menono-nono nak pergi, 3 waktu ni kena jaga. Jangan menono kat rumah orang. Ini bukannya perintah Nabi. Allah ni satu perintah, wajib taat. Kena wajib taat. Cuma tuan rumah kalau tak selesa, bukanlah semua orang kerti bahasa kan. Kita ulang lah, datang rumah orang ada masa, datang rumah orang ada masa. Jenis tak kerti bahasa ni ramai. Dia pergi rumah orang suka-suka hati. Lepas insya' lepas apa datang. Kalau tak selesa, jangan pura-pura nguak dan sebagainya. Itu berdosa, nipu namanya. Ya ada apa datang? Padahal tak nguak pun. Saja nganga mulut. Sebab kita bear in mind jugalah. Tetamu datang, dia bawa rahmat. Itu kena bear in mind juga. Inna dhaifa idza dakhala baitul mu'min, dakhala ma'ahu alfun barakatun wa alfun rahmah. Tetamu kalau datang, dia bawa 1000 berkat dan ada 1000 rahmat. Cuma ingat, malam ni elok tak payah pergi rumah orang lah. Sebab Nabi kita, dia sendiri tak suka masuk rumah malam. Nabi tak balik rumah. Kalau walaupun rumah sendiri, Nabi tak balik waktu malam. Maka Nabi kalau malam dia tak balik, dia kalau pergi musafir, Nabi, dia pergi outstation mana-mana, dia pastikan dia balik ke rumah dia di Madinah sampai siang. Dia satu tabiat, dia tak balik rumah malam. Jadi Nabi kita kata ulama, kalau rumah sendiri pun dia tak datang malam, apatah lagi rumah orang. Karena Rasulullah SAW la yatruku ahlahu laylan wa kana ya'tihim ghudwatan aw ashiyatan. Nabi kata ulama, dia tak akan ketuk rumah waktu malam. Biasanya hanya waktu pagi atau petang. Hadis Bukhari Muslim. Ini sunnah. Jadi nak pergi rumah orang, boleh. Terpaksa jumpa malam, siang kita kerja. Hello. Aku nak pergi rumah awak. Dalam pukul 10 malam boleh tak? Takut ganggu anak kan nak tidur, isteri ke apa. Minta izin. Pergi saja. Ini bukan cara Nabi. Nabi dia tak ganggu privasi orang. Itu yang ke-9. Yang ke-10, bila dah pergi rumah orang, doakanlah tuan rumah. Awak dah menjekik 2 pinggan, campur dengan kuih, pulian raja macam-macam. Orang bukan nak duit pun. Doa jadilah. Adab. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu dia cerita, nazala Rasulullah SAW ala abi qala faqarrabna ilaihi ta'aman wa watbatan fa'akala minha. Nabi pernah singgah di rumah ayah saya, kata Abdullah. Dan ayah saya hidangkan, saya ingat lagi kata dia, adunan tepung campur dengan buah kurma, digabungkan buat macam kuih. Maka Nabi pun makan. Summa utiya bitamrin fakana ya'kuluhu wa yuqil nawa baina isba'ihi wa yajma'u sababata wal wusta. Kemudian habis Nabi makan kuih tepung campur kurma ni, ayah saya hidangkan pula kurma kering. Dan Nabi pun makan, suka dia makan kurma. Dan Nabi ketika itu kata Abdullah, saya ingat lagi, wa yulqiyan nawa baina isba'ihi wa yajma'u sababah wal wusta. Dia makan, dia akan buang biji. Kemudian dia makan dengan 2 jari saja. Jari telunjuk dengan jari tengah. Jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi gunakan. Kemudian, summa utiya bisyarabin fasyaribahu. Kemudian ayah saya hidangkan pula air untuk Nabi. Summa nawalahu lazi an yaminih qala faqala abi wa akhadha bilijamin dabatin udullahu lana. Kemudian Nabi dapat siap. Ayah saya pun kata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah sikit untuk kami. Maka kata Nabi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah,
berikanlah keberkatan atas apa yang kau rezekikan pada mereka, ampunilah keluarga ini dan kesianlah pada mereka. Nabi doa. Jadi menjadi satu pelajaran pada kita, orang ajak datang makan ke rumah, kita pergilah bawa anak. Apa tu masalah, tuan rumah tu dah standby dah buat makan. Habis makan tu dah apa semua tu, janganlah balik je. Saya tak kerti doa ustaz, tak apalah. Bawalah hamper sikit. Kerana anak dia suka biskut-biskut. Jangan buat rumah orang macam restoran. Cara kena ada. Mungkin mak ayah kita tak ajar kita agak. Orang kampung dulu, kalau pergi ke rumah orang, bawa barang. Bawa sedekah. Kalau orang kampung, bawa buah lah. Bawa pisang, bawa burung punai, bawa ikan sungai. Cara orang kampung dulu. Kita, orang berbudi, kita berbahasa. Pergi ke rumah orang hidang kita makan, kita bawakan dia. Bagi anak-anak jadilah coklat ke apa. Ini tak. Kalau tak ada barang, doakan. Habis makan, terima kasih tuan rumah, makan sedap betul, selera. Sedap betul sambal ni, orang Kuala Medang punya ni. Benda tu, dia sambal bilih yang tempoyak tu memang sedap betul ni. Kat Kuantan tak jumpa, terima kasih banyak. Nak bungkus boleh, bungkus pula lagi. Banyak pula songai je, ingat kedai ke? Ingat ni akuk pating boleh bungkus-bungkus. Bungkus lah sikit sedap pula rasa. Tuan rumah suka. Orang gembira, kita gembira lah bungkus. Habis tu doa sikit. Ya Allah berkatlah rezeki tuan rumah. Kalau boleh baca doa yang lain ajar lagi. Maka Allahumma barik lahum. Ya Allah berkatkanlah keluarga ini. Fima razaqtahum. Apa yang kau beri rezeki berkatkanlah semua ya Allah. Waghfir lahum warhamhum. Kesian belahlah pada mereka. Sayangilah keluarga ini ya Allah. Tuan rumah pun sukalah orang doakan dia. Jadi ini adab yang agama kita ajar, yang saya kira dah semakin ditinggalkan oleh masyarakat kita sekarang. Untuk yang muka surat sebelah tu, muka surat 184, yang ini pun saya lebih kurang samalah, saya dah terangkan tadi. Cuma ni kita baca je sekali arung, tak payah ulas sebab tadi dah ulas. Minggu depan kita masuk pada bab baru je lah, muka surat 186. Tetamu hendaklah minta izin pada tuan rumah masa pulang. Yang muka surat 184 kita baca hadisnya saja. Kita baca ayatnya saja. Bab meminta izin sebanyak 3 kali. Setelah diizinkan barulah masuk. Sekiranya tidak, baliklah. Hendaklah pulang. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Ayat ni tuan-tuan pergi hantar kedai, buat khat lawa-lawa, gantung di rumah. Biar tetamu datang baca ayat ni ramai-ramai. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan beri salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu supaya kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu dapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sahajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nur ayat 27-28. Frame besar-besar letak di rumah yang berhormat. Depan pagar rumah dia. Biar pengundi tahu kita kena didik. Engkau tak sibuk nak jaga hati orang, hati YB engkau tak nak jaga. Ni contoh cerita saja, cerita. Sebab saya kesian. Geng ni kerja sian, tak nampak kepala, tak nampak leher dah geng lagi kempen. Tak kira apa parti pula. Parti ni kepala kulu kilir jaga hati orang. Balik pula baris lagi orang nunggu. Kata, mana adab pergi rumah orang? Ya? Tak boleh, rumah YB tak ada masalah ustaz, 24 jam buka. Itu istilah kita, istilah agama dah. Ada masa kena privacy dia. Ruang untuk dia. Ini apa lagi? Sebut tadi, Iza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'. Nabi pesan, apabila seseorang dan kamu telah minta izin sebanyak 3 kali tapi tidak diizinkan, hendaklah dia pulang. Ini saya kira tak ulas lah ya, sebab kita dah ceritakan agak panjang lebar tadi. Jadi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini.
InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada satu bab yang baru, masih lagi dalam ni subtopik yang baru. Tetamu hendaklah minta izin pada tuan rumah semasa pulang. Kepada seluruh muslimin muslimat, hari ni hari Rabu, hari Selasa ni kita nyambut raya. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Dan bila hari raya ni biasalah atas meja akan banyak hidangan. Banyak kuih muih untuk kita milih apa yang kita nak makan. Semua kuih sedap belaka. Tapi pandai-pandailah kita milih dan jangan mengabarkan kuih orang lain tak sedap. Kita mana tahu, makan dulu. Jadi kuih banyak, jangan gaduh. Yang penting terbit mentari menyelau mata, orang daik menjala udang, sama sendiri jangan sengketa, bukankah molek kita makan sehidang. Pilihan banyak, jangan bergaduh. Makanlah benda ada. Jangan kata lemah dia lebih sedap daripada lemah. Makan-makan. Makan-makan. Jadi selamat hari raya, maaf zahir batin, jangan lupa puasa 6 nanti ya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikan waktu duhamu, berkat keindahan waktu duhamu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.